antara formula kimia yang berikut, yang manakah yang betul? Okey, mana satu betul? A. Jawapan A. Okey, betul. Okey, so sebelum tu cikgu akan tunjukkan dulu Li ni formulanya adalah plus O2 minus. So bila kita silangkan kita dapat Li2O. Tu soalan B, K plus Br minus. So bila silang dapat K Br. Al pula Al3 plus Cl minus. So bila silang jadi apa sepatutnya? Bila silang sepatutnya jadi apa? AlCl3. Okey, bagus. AlCl3. Lepas tu Mg 2 plus NO3 2 minus. So apabila disilangkan dapat apa sepatutnya? MgNO. Bukan. Ni kan 2 ni kena bagi NO3. Ni 2 minus, sorry. NO3 minus. So, sepatutnya jawapan dia apa? Mg dalam kurungan NO3 2. Bagus. Green. MgNO3. Okay, so jawapan B A lah. 24 ni. Okay, seterusnya. Seterusnya nombor 25. Antara zarah-zarah dalam larutan amonia, apakah zarah yang menyebabkan larutan amonia bersifat alkali? So, bila kita cakap pasal alkali ataupun asid, kalau yang menyebabkan dia bersifat asid, apa yang menyebabkan dia bersifat asid? Kiranya ada kehadiran? Hydrogen. Hidrogen, ion hidrogen. Ion hidrogen So, kalau asid wujud H+, baru boleh kita katakan dia adalah bersifat asid lah. Tapi kalau alkali, apa? OH. OH minus. So jawapan dia adalah C lah. Okey, nombor 26. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar bagi unsur skala 3 dari kiri ke kanan dalam jadual berkala unsur? Apa yang, okey, apa jawapan dia? Korang dah buat, apa jawapan korang? D. Jawapan awak kata D. Yang lain setuju ke jawapan D? Setuju. Okey, kenapa saiz atom berkurang? Betul ke disebabkan bilangan proton bertambah? Betul ke disebabkan bilangan proton bertambah? Awak tahu kan? Ke yang lain tak tahu? Siapa yang jawab tadi? Saya cikgu. Nurin jawab Uh-uh. Okey. Jawapan memang betul D, tapi siapa yang tak tahu tu cikgu bagi tahu. Bila kita daripada kiri ke kanan, pen cikgu. Daripada kiri ke kanan, memang kita akan berlaku pertambahan nombor proton. Okey, so bila berlaku pertambahan nombor proton ni cuba awak anggapkan dia sebagai nombor proton tu memang nukleus. So nukleus tu kita anggapkan sebagai magnet. So makin banyak magnet, makin kecil kan, sebab dia tarik dengan sangat kuat. So asalnya besar macam ni, jadi kalau tengah-tengah tu magnet tu kuat, jadi dia akan menarik jadi semakin kecil. Jelas tak? Jelas. Okey, kalau kita tengok yang 26 ni kan, dia kata sifat kelogaman
Unsur bertambah, betul ke? Sepatutnya apa yang betul? Semakin bukan logam. Saking bukan logam. So kat sini lah yang salah kan? Sepatutnya dia berkurang. Okey, B tu apa ayat tu yang salah? Bertambah. Ya, bertambah. Berkurang tu sepatutnya bertambah. Elektronegatifan unsur berkurang sepatutnya jawapan dia? Bertambah. Bertambah lah. Kan? Sebab makin kanan dia makin jadi negatif lah. Okey, nombor 27. Rajah menunjukkan peralatan pemudahan itu sejenis alloy yang mengandungi ferrum sebagai komponen utama. So, jawapan korang lepas tengok buku apa jawapan dia? C. Betul, C. Yang ada dalam buku So, itu memang kena hafal lah. Okey, nombor 28. Tentukan nilai pH barium hidroksida yang berkepekatan 0.05. Okey, nilai pH Formula pH apa? pH sama Negative dengan log. negatif log Mol H plus kepekatan hidrogen. Negatif log kepekatan hidrogen. So sekarang ni ada tak kepekatan hidrogen dekat sini? Ni kepekatan apa ni? BOH. OH. BOH BaOH 2. So apabila awak ini berkepekatan dia. So yang kita dapat sini adalah BaOH 2. Kalau kita putuskan dekat sini dia akan jadi Ba2 plus 2OH minus. So awak tak boleh guna kepekatan tu dalam formula ni. Kenapa tak boleh guna? Sebab kat sini OH minus yang kita hasilkan. Tapi yang ni formula ni dia guna kepekatan hidrogen. Jadi tak boleh masuk kat sini. Jadi kita kena guna sebenarnya bila kita nampak OH kita kena guna formula apa? Formula apa? Tak tahu. Formula Tolak 14 tak, formula POH dulu. Formula POH kita kena dapatkan dulu. So jadi negatif log OH minus. Barulah kita boleh guna kepekatan tu dalam formula ni. Jelas tak? Jelas. Okay. So negatif log kepekatan kita adalah 0.05. So kita dapat berapa ni? Dekat kalkulator. Kalkulator cikgu. Kalkulator korang kan ada? Kita kan dapat berapa? Dapat tak 1.3? Dapat. Dapat Okay. So itu adalah POH. Kita boleh dapat pH lagi. Tapi kita tahu formula pH tambah POH total semua dapat berapa? 14. 14. So sebab itulah ada POH kita dah dapat. So kita ganti kat sini lah. So barulah kita boleh dapat pH tu. pH sama dengan 14 tolak dengan 1.3. So dapat jawapannya adalah 12.7 lah. Jadi jawapannya adalah B. Jelas tak? Jelas. Yang lain ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. 28 sepatutnya jawapan B. Tapi cikgu tanda, cikgu tulis jawapan C. Ni pun ada masalah pembetulan lah kat sini. Okey. Kita teruskan dengan nombor 29. Garam tak terlarutkan disediakan dengan mencampur dua larutan aqueous menerusi tindak balas penguraian ganda 2. Okey, apa maksud tindak balas penguraian ganda 2 ni? Ingat lagi tak? Kalau tak ingat cikgu bagi tahulah. So kita gunakan tindak balas penguraian ganda 2 ni hanya apabila kita nak buat
nak hasilkan garam tak terlarutkan. Bila kita nak hasilkan garam tak terlarutkan, baru kita gunakan tindak balas penguraian ganda 2. So, disebabkan dekat sini, dia punya larutan yang dia bagi ni adalah bukan. Asyik saya nak ambil tadi. Allah. Pono kan. Paksalah turun balik. Okay. Dekat Lina dia tu. Tolong. Dia di atas. Jadi kita suruh dia ambil. Dia belum ambil lagi sorry Okay, cikgu ulang balik semula. Bila awak nak dapatkan garam tak terlarutkan, awak kena guna tindak balas penguraian ganda 2. So dekat sini dia kata pilih 2 bahan yang boleh menghasilkan garam tak terlarutkan menerusi kaedah yang sama. Okey. So kalau kita nak hasilkan garam tak terlarutkan, mesti daripada 2 garam yang larut. Mesti daripada 2 garam yang larut. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, kita kena check dia mana satu, dua, larutan A, larutan B adalah garam yang larut. Kita check daripada bawah lah. Magnesium hidroksida. Larut tak? Larut dalam air larut tak? Tak tahu. Tak ingat. Tak ingat. Ni larut Cikgu bagi jawapan dulu. Berapa ni? Nombor 29. 29 sepatutnya jawapan dia B. Okey. Ingat tak cikgu buat yang ni? Siapa yang semua larut? Anak kan? Siapa anak tu? Siapa anak tu? K plus Na plus, satu lagi NH4 plus. So anak ni semua siapa yang bergabung dengan K, sama ada K atau Na atau NH4, semua akan larut lah. So NO3 siapa yang semua yang bergabung dengan nitrat pun akan larut. Lepas tu kalau Cl apa? Kalau Cl minus? Semua garam klorida larut kecuali Pah Pah tu siapa? Pb2 plus. Lagi? Rambung lagi? Argentum chlorida. Okay, argentum lagi. Satu lagi? Mercury. Mercury Hg. Okay, tu satu lagi? SO4. Semua garam sulfat larut kecuali? Bacap. Siapa bacap tu? Plumbum. Plumbum, okay. Barium dan kalsium. Kalsium, okay. Terus semua garam karbonat tak larut kecuali yang bergabung dengan anak tadi itulah. So jawapan dia B, tengok barium nitrat. Ni barium nitrat kan. So bila ada nitrat je semua yang gabung dengan nitrat dia larut. Kat sini pula ada natrium. Apa-apa sahaja ion yang bercantum dengan natrium dia akan larut. So sebab itulah jawapan dia B. Jelas tak? Jelas. Okay, cikgu teruskan nombor 30. So soalan nombor 30 tu awak punya jawapan awak apa? C cikgu. Jawapan C, betul. Jawapan adalah C. Okay. Macam mana nak dapatkan jisim atom relatif? Apakah formula bagi jisim atom relatif? Ingat tak peratus ke abundance dia? 37 darab dengan peratus dia. Sorry. Ni dengan ni ditambah dapat 37 tambah 48 dapat 85. Ni tambah ni dapat 87. So kita kena darab dengan peratus isotop. Formulanya adalah nukleon darab dengan
Peratusnya bahagi dengan 100. 100. ya. Okay, so sama dengan Tapi suami sekali dia punya. 85 darab 72 tambah 87 darab dengan 28 bahagi dengan 100. Ini akak punya bau dulu je kan. Oh ini betul tak? So dapatlah jawapannya 85.56. Boleh? Siap bawa iPad. Ada jawapan dia C. Jelas tak? Jelas. Okey, kita pergi nombor 31. Apa jawapan bagi 31 ni? Yang korang jawab lah, yang cikgu minta buat pembetulan tu. Korang jawab apa? B ya cikgu. Apa? B. B? 31 B? Betul. Okey, so macam mana nak dapat jawapan tu? Kita dah tahu kan? Dia dah bagi dia dah bagi PQ2 dan dia kata membentuk sebatian covalent. So covalent tu di antara siapa dengan siapa? Bukan logam dengan bukan logam. Bukan logam dengan bukan logam. So kita check dululah dia punya ni. Kalau untuk soalan A dah tentu salah. Kenapa cikgu kata salah? Kenapa A tu dah tentu salah? Sebab ada logam, betul tak? 282 logam kan? Kumpulan 2, betul? Faham tak? Faham. Dan 2. Itu dia akan membentuk sebatian ion lah kan? Yang D tu kenapa salah? Sebab ada logam. Sama sebab ada logam. Okey, cuma kena tentukan sama ada B atau C saja. Sebab C pun antara bukan logam dengan bukan logam kan? Jadi kita kena buat inilah sikit. Tengok kat sini. Yang ni untuk B dia perlukan berapa? Dia ada 4 kat belakang. Elektron valence dia ada 4. Jadi dia perlukan berapa elektron? Dia perlukan berapa elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil? 4. Dia perlukan 4 lagi. Manakala Q ni dia perlukan berapa lagi? 2. 2. Okey, so dia perlu 2. Jadi berapa dia boleh bagi? Jadi Q ni perlu ada berapa untuk mencukupkan susunan elektron oktet yang stabil pada P? P ada 4. Q boleh bagi 2 saja. Jadi berapa perlu Q untuk mencukupkan 4 ni lagi? 2. 2. Q ni perlu ada 2 lah. Sebab tu lah PQ2. Faham? Faham. Okey, manakala untuk 25 25 berapa P tu dia perlu lagi untuk cukupkan susunan elektron oktet yang stabil? 3. Okey, dia perlukan 3. Tapi Q boleh bagi berapa? 1. 1. So sekarang P perlu 3. P perlu 3. Q boleh bagi 1. So sebenarnya ada berapa Q untuk cukupkan 3 ni? Berapa Q kena ada? 3 ya cikgu. 3. Faham tak? Ella faham tak? So dia akan jadi P, Q, 3 lah. Macam tu. Tak nampak ke? Yang lain tu tak nampak ke kenapa soalan B tu dia jadi PQ2, soalan C dia jadi PQ3? Oh, korang tak tengok cikgu punya video Cikgu terang kat tangan cikgu, korang tak nampak dekat handphone Macam ni lah. Siapa yang perlu banyak, pergi dekat tengah. Macam ni kan, P kat tengah-tengah. So P ni kat tengah. Sekarang ni dia ada 4 kat keliling dia. 1, 2, 3, 4.
Q boleh bagi 26. So dia cuma boleh bagi 2 sahaja. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So dia cukup 6 kat dia lah. So yang ni satu lagi ni dah tak cukup. Jadi Q perlu bagi satu lagi lah. Faham tak? Faham. Jadi cukuplah dia 8. 2, 4, 6, 8. Ni 2, 4, 6, 8. Jelas untuk B? Jelas. Okey, untuk C pula, siapa yang banyak tu adalah P. Dia mesti dekat tengah-tengah. So kita lukislah P kat tengah-tengah. So P ni ada 5. Jadi 1, 2. Cikgu asingkan 3 titik ni sebab Q boleh bagi 1 je. Jadi cikgu lukis 1 kat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pada Q. Tapi Q ni baru 1 je. Dia tak masih lagi tak membuat P mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi Q perlu lagi isikan lagi kat sini lah. Ini Q punya, satu lagi Q punya kat sini. Faham tak? Faham. Ini jelas Boleh? Boleh je. Boleh cikgu. Okey, kita teruskan nombor 32. Okey. Apa jawapan awak lepas awak tengok balik buku teks? Orang punya jawapan apa? B lah cikgu. 32 B. Betul, 32 B. Okey. Macam mana kita nak dapat kadar tindak balas purata? Ni ramai salah jawab. Dekat kertas satu pun salah, kertas 2 pun salah. So, nak dapatkan kadar tindak balas purata, kita kena tengok mana satu isi padu yang dia mula mendata. So, pada masa berapa isi padu dia mula mendata? 180. 180. So kat sini lah kita kena buat bacaan. Kadar tidak balas purata, kita kena ambil bacaan macam tu. Jadi untuk kirakan kadar tindak balas purata dia adalah sama dengan 33 bahagi dengan 180. So bila kita tekan kalkulator, dapatlah jawapan 0.18333. Okay, faham tak? Faham. Okay, itu kadar tindak balas purata. Kalau cikgu kata kadar tindak balas pada saat pada minit minit kedua. So kalau dia kata kadar tindak balas pada minit kedua, kita tengok minit kedua adalah pada 120, betul tak? 120 tu minit yang kedua, betul tak? Betul. So kalau dia kata minit ke, ada perkataan minit ke, itu adalah pada masa yang tertentu. Jadi bila pada masa yang tertentu, kita tak ambil dua ni, tapi kita ambil yang ni. Yang kedua tolak yang pertama. Baru kita boleh dapat minit yang kedua. So maksudnya kadar tindak balas sama dengan 120 tolak dengan 120 pula. 32 tolak dengan 30 bahagi dengan 60. Bagi 60. Bagi 120 tolak dengan 60. Dapatlah jawapan berapa? Hello? Yalah. Okey, bagus. Okey. Macam mana pula kalau cikgu kata cikgu nak kadar tindak balas pada minit yang ketiga? Macam mana jalan dia? Kalau minit kedua, jadi minit yang kedua tolak yang minit yang pertama. Tapi kalau cikgu kata pada minit yang ketiga? Minit ketiga tolak minit kedua. Betul. Macam mana jalan dia? 33.0 tolak 32.0 bahagi 180 tolak 120.
Bagus Radatus. Yang lain faham tak? Faham. Faham Ni Wafi, tak Wafi cakap Nurin, tak Nurin cakap Radatus. Yang lain mana? Okay, kalau tak ada apa-apa nak tanya, cikgu teruskan soalan 33. 33 korang rasa jawapannya apa? Dah buat pembetulan jawapan? A. A. Betul. Jawapan A. Okay. So cikgu ingatkan balik macam mana cara nak jawab soalan ni. Dia kata jadual menunjukkan takat lebur dan takat didih bagi 4 bahan. Bahan manakah ialah cecair pada suhu bilik? So suhu bilik berapa darjah Celsius? 27. 27 darjah Celsius, bagus. Sekarang 27 ni kat mana kedudukan dia? Sebelum takat lebur ke? Selepas takat lebur ke? Selepas takat didih ke? Tengah-tengah takat lebur, takat didih ke? Kat mana untuk P ni? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey, bagus. Q? Sebelum takat lebur. Okey, bagus. R? Selepas takat didih. Bagus. S? Sebelum takat lebur. Okey, so kalau yang ni, kalau P ni dia dalam keadaan apa? Cecair. Cecair, bagus. Q dalam keadaan? Pejal. Berpejal. Pejal, bagus. R? Gas. Bagus. S? Berpejal. Bagus. Okey, yang lain macam mana? Jelas tak? Jelas. Yes. Okey, cikgu teruskan soalan nombor 34. Proses yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi? Jawapan awak adalah B. Bagus. B, pembakaran. Fotosintesis kan lama. Respirasi pun lama. Pengeratan pun lama. So, memang jawapannya adalah B lah. Okey, nombor 35 jawapan korang adalah? C. C. Bagus. Jawapan dia adalah C. Siapa yang tak tahu, cikgu akan terangkan macam mana nak jawab. Dia bagi sebuah cartridge peluru bangsa mengandungi 2.7 kg 2.7 kg gas butana. Okey. So, kita punya kg adalah tu dan kata berapakah bilangan mol gas? Ada berapa formula bilangan mol? Ada 4. Formula yang pertama adalah? Formula yang pertama bilangan mol apa? Isi padu. Bilangan Zara bagi nombor Isi avocado. padu bagi isi padu molar. Yang kedua? Mol sama dengan apa Darwish? Zarah bagi nombor avocado. Bilangan Zara bagi Avogadro, nombor Avogadro. Lagi yang ketiga? Mol sama Jisim dengan bagi jisim molar. apa Khadijah? Jisim bagi jisim molar. Jisim bagi jisim molar. Yang terakhir? Mol sama dengan satu lagi. V darab M bagi 1000. MV bahagi 1000. Okey. So sekarang dia dah bagi maklumat apa tu? 2.7 kg. Kg dia dalam unit apa ni? Unit apa? Kg tu dalam unit apa? Kg tu adalah unit apa? Untuk Jisim. jisim, bagus. So kita nak guna formula apa? 1, 2, 3. 3. Bagus. Kita kena guna formula ketiga. So jadi mol sama dengan 2.75 kg bagi dengan butana C4H10. So 4 darab 12 tambah 10 darab 1. So awak tekan kalkulator dapat berapa? Nanti berapa ni? Nanti belum. Mana? Masih tak? Tak buka lah. Cik nak duduk situ dulu tak? Tak cik dia kerja. Okay, so awak tak boleh buat 2.75. Kita kena tukarkan jadi gram ni. So 2.75 tukarkan jadi gram berapa? Darab dengan? 1000. Apa? 1000. Darab dengan 1000. So dapat 2750
So 2750 dapat 47.41. Okay. Jelas tak untuk soalan 35? Jelas. Okay, kita teruskan nombor 36. Okay. Raja menunjukkan pembentukan bahan komposit daripada komponen asalnya. Berdasarkan Raja 9, mengapakah konkrit yang diperkukuh digunakan untuk membina bangunan dan jambatan berbanding konkrit? Apa jawapan dia? Jawapannya adalah C. Kenapa jawapan C? Banyak yang ni dekat kata 2 tak silap cikgu kan? Soalan ni ada kata 2 kan? Ada kata 2 soalan ni. Ramai tak dapat jawab soalan ni, dia bagi tahu yelah betul kat kata 2. Soalan esei. Siapa ingat? Betul tak soalan esei macam ni? Cikgu tunjuk soalan esei. Soalan esei. Alamak tak masuk kat pula lagi. Tak apalah. Tak masuk lagi. So apa maksud ketahanan regangan yang tinggi? So maksudnya katakanlah dalam dekat kita punya konkrit kat sini kan, kita punya jambatan tu kan. Jambatan kita, ni kita punya jambatan. So ada banyak kereta dalam ni. Ada kereta ni. So apa yang berlaku sekiranya regangannya rendah? Awak boleh bayang tak? Kalau regangan dia, awak faham tak apa maksud regangan? Macam getah awak tarik tu dia meregang, betul tak? Betul. So kalau ketahanan regangan yang tinggi, kalau ada banyak kereta bawah ni, dia takkan macam ni lah, faham tak? Faham. Dia takkan macam ni. Jadi sebab itulah dia paling penting adalah ketahanan regangan pada jambatan atau bangunan. Jadi banyak mana kereta lalu dekat atas jambatan tu, dia masih kukuh macam tu juga. Dia tak akan lentur ke bawah. So sebab tu jawapan dia C. Faham? Faham. Faham. Cikgu, kalau mampatan cikgu? Mampatan pula, masuk mampatan tu maksudnya macam mana nak jelas kalau ketahanan mampatan tu tinggi, dia macam bila makin banyak, makin cikgu bayangkan ini adalah satu nasi lah contoh nasi nasi, kita buat nasi macam ni, mestilah ada ruangan kosong, betul tak? Kat sini. Ke atau tak boleh nak buat macam ni? Ataupun awak pernah lah bayangkan awak tengah buat sushi, siapa pernah buat sushi? Mestilah nasi kat sini tu dia tak penuh, betul tak? Dia tak penuh kan, dia masih ada ruangan kan. Tapi bila awak mula memusingkan sushi tu awak rollkan dia, lama-lama antara nasi tu dah tak ada ruangan kosong, betul? Boleh bayang tak? Boleh. Boleh bayang So itu kita kata dia mampat. Jadi kalau cikgu nak kaitkan dengan jambatan ni, bila makin banyak kereta, awak bayangkan macam mana jambatan tu boleh jadi mampat. Kalau kemampatan yang tinggi maknanya dia boleh dimampatkan lagi. Boleh ke jambatan tu dimampatkan? Oh, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu jawapan dia bukan B. Faham tak? Faham. Okey, kita pergi soalan 37. So jawapan untuk 37 korang dapat apa? Kita tak tahu jawapan 37 ni apa. Tak pasti. Tak pasti. Yang lain, buat ke tidak korang ni? Kau main hentam ni jawapan apa? Okey, yang pertama dia ada dua sama ada merentasi kala ataupun menuruni kumpulan. So kalau menuruni kumpulan, petala dia makin bertambah, betul tak? Betul. So bila petala dia bertambah, saiz dia akan lebih besar. Jadi soalan cikgu, ini kala 2 kan? Kala 2 lebih besar ke kala 3 lebih besar?
Kalau 3. Kalau 3. Kalau 3 lebih besar sebab apa? Tali lagi banyak. Petala dia lagi banyak. Petala ada 3. Yang kalau 2, petala ada 2. Okay. So bermakna kalau kat sini dia suruh berdasarkan pertambahan kan. So jadi mestilah PQS ni kat bawah. Seterusnya lah kan. PR dia kat depan. So ini dah salah lah ni. B dah salah. D pun dah salah. Jelas tak? Jelas. Itu kalau kita banding menuruni kumpulan. Tapi kalau kita nak banding merentasi kala pula, tadi kita dah tahu dekat soalan sebelum ni. Kalau kita merentasi kala, makin ke kanan, dia punya pertambahan bilangan. Pertambahan bilangan apa? Baru je bincang tadi. Pertambahan Proton. bilangan apa? Bilangan pertambahan bilangan proton. Kan awak tahu jadual berkala ni disusun mengikut pertambahan bilangan proton. So bila bilangan proton bertambah, cikgu kata bilangan proton ni dianggap seperti Magnet. magnet. So makin banyak magnet, makin Kecil. makin kecil. Makin kecil. Sebab makin kuat tarikan dia, betul tak? Bila makin banyak magnet, makin kuat tarikan. Jadi bila makin kuat tarikan, saiz tu akan jadi semakin kecil. Jelas tak? Jelas. Jadi antara Jelas. R dengan T, siapa lagi besar? Siapa lagi besar? R dengan T. R. R lagi besar, bagus. R lagi besar ni kumpulan 18, betul tak? Kumpulan 18 dia banyak lah. Jadi dia susunan dia adalah R, T, P, Q, S. So jawapan dia C lah. Faham nombor 37 ni? Faham. Kat skema cikgu ni banyak salah lah. 37 ni pun cikgu kena betulkan. So 37 ni pembetulan kat sini. 37 jawapannya adalah C. Tapi cikgu bagi jawapan A. T, R, S, Q, P. Salah. Oh, makin besar. Sorry. Kebetulan ni. Makin besar. So jawapan dia A lah. Sebab T lagi kecil kan? Faham tak? Faham. Oh ya. T lagi kecil daripada R. So dia suruh pertambahan saiz. Jadi T, R, lepas tu S, Q, P. Boleh Boleh cikgu. Okay. Kalau siapa yang tak nampak lagi, cikgu lukis sikit lah. Ni kalau 2 kan. So R tu 1, 2. Dia kumpulan 13, 14. 1, 2, 3, 4. Manakala T adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau elektron dia 2, ni 28 kan, ini 24. So kalau elektron dia 10, proton dia berapa? Proton 10 jugalah. Faham? Proton tadi digambarkan adalah seperti magnet. So makin banyak nilai proton dekat sini, makin kuat daya tarikan antara elektron dengan nukleus. Jadi bila makin kuat daya tarikan, saiz dia akan jadi semakin kecil. Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, kita pergi soalan 38. Jawapan awak apa? 38? Pun tak tahu. Jawapan dia B.
Okay, kita baca soalan satu-satu. Dalam suatu tindak balas, 4.6 gram natrium telah ditindak balaskan dengan gas oksigen. So dia dah bagi tahu ni natrium bertindak balas dengan gas oksigen. Jadi kita kena membina persamaan dulu. Na tambah O2. So dia kata hasilnya adalah pepejal putih. So kalau Na bertindak balas dengan oksigen, dia akan jadi Na2O lah. So kita kena seimbangkan. Macam mana dapat Na2O? Sebab Na ni Na plus, O tu adalah O2 minus. So bila disilamkan, kita akan dapat Na2O. Persamaan ni faham tak? Faham. Tapi dia belum diseimbangkan lagi kan. So Na kita ada oksigen kita ada 2 kat sini. So kita akan tambah 2 kat sini lah. So Na akan dapat 4. Boleh? Boleh kita punya seimbangkan persamaan ni faham? Faham. Faham Okey, sekarang dia dah cikgu bagi satu-satu. Dia bagi jisim natrium adalah 4.6 gram. Okey, seterusnya hasil tindak balas ialah pepejal putih. Sebahagian pepejal ini telah dilarutkan ke dalam 25 cm air suling. So dia dah bahagiannya ni dia larut dalam air suling pula. Membentuk larutan tidak berwarna berkepekatan 2 mol DM-3. So ini Na2O dia tambah dengan air, maknanya dia larutkan lah. So dia akan dapat sama je, ini dipecahkan je. So dia akan jadi NaOH tambah Na plus O2 minus H plus OH minus. Okey, tambah H2O. Okey, lepas tu dia bagi dalam apa? Air seling. So kat sinilah V-nya adalah 25 cm3. Berkepekatan dilarutkan dalam ni membentuk larutan tidak berwarna berkepekatan. Okey, so ini kepekatannya adalah M-nya adalah 2 mol DM-3. Kita tak seimbang lagi Na2, so kat sini ada 2. O ada berapa kat sini? O ada 3. H ada 4, so kat sini ada 2 lah. So, okay, dah seimbang. Dah seimbang. Okay, berapakah jisim pepejal putih yang telah bertindak balas dengan insulin? So dia tanya berapa jisim ni? Ya Allah, pening soalan ni. Dia tanya jisim ni berapa. Okay. So kita kena kira mol dululah. Kita kena kira mol daripada sini Daripada sini. Mol sama dengan 2 darab 25 bagi dengan 1000. So awak dapat 0.05. So kat sini nisbah dia 1 mol Na2O bersamaan dengan berapa? 2 mol NaOH. So kalau kita dapat 0.05 kat sini, berapa Na2O? 0.1 Macam mana boleh dapat 0.1? darab 2. Tak, dia kena bahagi, nampak tak? Ini 1 hasil 2. Kalau yang kita dapat tu dekat sini. Jawapan kat sini sepatutnya adalah 0.025. Nampak tak? Nampak Macam cikgu. mana kita dapat ni? Sebab 0.05 cikgu bahagikan dengan 2. Baru boleh dapat 0.025. Boleh Boleh cikgu. Boleh. Okay. So, kita ambil mol kat sini. Kita kira dia lah 0.025 sama dengan jisim kita tak tahu berapa bahagi dengan dia punya JMR. So JMR-nya adalah 2 dalam kurungan 23 tambah 16. Kita tak ambil 2 ni Yang 2 tu adalah dia punya nisbah saja. So jisim dapat
23 tambah 16 darab dengan 0.025. Dapatlah 1.15. Oh, darab 3.1. Okey. Sorry. Kita kena darab 2 sebab yang ni akan hasilkan 2. So sepatutnya ini 1 tadi, ini 1 mol, ini 2. So ini sepatutnya bukan 0.025 lah. Sebab ini, sekejap ya. 1 mol Na2O dia akan hasil daripada 2 Na2O. So dia perlu didarab 2 lah. So 2 darab 0.025 dapat 0.05. 0.05. So JSIM baru dapat 3.1. Kita tak boleh kira daripada sini sebab selalunya kita akan guna berlebihan lah. Natrium tu selalunya kita akan guna berlebihan. So kita tak boleh kira dari situ. Kalau kira dari situ pun jawapan kita tak akan dapat sama lah. Isi mol sama dengan 4.6 bahagi dengan 23 dapat 0.2. Tengok mol pun dah tak sama dah. So memang kita tak akan kira daripada sini lah. Pening sikit pengiraan ni sebab mungkin awak baru form 4 kot. Jadi dia macam tak berapa nampak lagi. Perlu cikgu ulang semula ataupun kita boleh terus, masa pun nak habis, boleh kita terus ke 39 dan 40? Boleh. Kita teruskan pada 39-40 Ke perlu cikgu ulang semula ni? Cikgu ulang boleh. Sekejap tengok soalan ni. Sekejap. Kita habiskan sikit lah sebab ni soalan ni tak perlu pengiraan kan. Cikgu ulang, kejap lagi cikgu ulang balik. Okay, 39 dia kata rajah 14 menunjukkan pembentukan amonia, boron, trifluorida apabila amonia NH3 bertindak balas dengan boron BF3. Apakah ikatan kimia? Mana satu jawapan dia? Ikatan kimia kat sini mana satu jawapan dia? Kau awak tak tahu? D ya cikgu. Apa? D? B. Jawapan B. Yang D awak ingat? D ni ikatan hidrogen, dia mesti handphone tu, ingat tak? H ni mesti dia tertarik dengan atom yang lebih elektronegatif seperti fluorine, oksigen dengan nitrogen. So kat sini dia N dengan P ni berterikat. So tak boleh lah ikatan hidrogen ni salah. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Sebab nampak ketara sini ni dia terikat dengan B. So dia terikat macam ni. Jadi jawapannya adalah ikatan datif. Ikatan datif ni maksud dia mesti elektron yang tak berpasangan tu datang daripada Satu elektron sahaja. satu atom sahaja. So nampak ketara dekat sini, elektron yang tak berpasangan tu datang daripada siapa ni? Untuk gambar rajah ni. Datang daripada siapa? Nampak ketara dekat gambar rajah kan? Datang daripada siapa? Mana korang ni? Datang daripada nitrogen. Nampak tak? Nampak tak elektron tak berpasangan tu? Kalau dia berpasangan macam ni. Ni berpasangan, ni berpasangan. So masuk yang garisan tu adalah ada satu elektron sini, ada satu elektron kat sini. Faham tak? Faham. Jadi kat sini datang daripada N lah ni yang tak berpasangan tu. Tak berpasangan. So mana-mana gambar rajah awak tengok, kalau dua elektron yang tidak berpasangan datang daripada satu atom saja, bermakna itu adalah ikatan datif lah. Jelas? Jelas cikgu. Okay. So dekat B ni pun tak ada.
dia satu elektron dulu daripada satu atom, satu lagi langsung tak ada elektron pada dia. So yang tak ada elektron pada dia B lah. Yang ada dua pasangan elektron tidak berpasangan datang daripada nitrogen. Okey, 40. Darjah 12 menunjukkan cakra Bragg dan cakra pemotong dibuat daripada seramik termaju. Siapa jawapan dia ni? Korang tengok dekat buku jawapannya apa? C. C, betul. So itulah jawapan dia. Sempat tak? Okey, sempat kot cikgu ulang balik ni. Ini tengok dekat buku je. Yang ni cikgu ulang balik dari sini. Okey, so dia kata kat sini natrium 4.6 gram natrium bertindak balas dengan gas hidrogen. So persamaan ni. Okey, bertindak balas ni. Okey. 4.6 gram natrium telah ditindak balaskan dengan gas hidrogen dengan gas oksigen. So ini dah persamaan dia. So dia akan hasilkan Na2O. So apa Na2O ni? Na2O ni kemudian dilarutkan pula dalam air. So kita larutkan dalam air akan hasil NaOH tambah H2O. Macam pelik sama cikgu ni. NaOH je confirmkan betul ke? Macam pelik je air kat dulu pula. Rasa salah lah ni. Sekejap ya, cikgu confirmkan dulu. Na2O plus air. Okey, betul. Ni cikgu punya persamaan ni salah. Patut macam pelik je. Okay. Salah tadi. Salah tadi. Okey. Okey, persamaannya. Ni baru persamaan sebenar. So kat sini 2 Na. So nak seimbangkan. Sekarang dia ada 2 Na, ada 2 O, ada 2 H. Okey, so dah seimbang lah kat sini. Jadi dia kata isolin tu ada 25 cm. So kat sini sama je lah. Kalau 25 cm dia pun 25, masih lagi 25 cm lah. Darab dengan 2 bahagi dengan 1000, so dapat 0.05. Okey. So dari sini 0.05, NaOH tu 2, yang ni pun 2. So kita boleh guna mol yang sama lah. Nampak? Ini 2, ini pun 2. So kita boleh guna mol yang sama. So 0.05 sama dengan jisim tak tahu bahagi dengan dia punya Na2O 2 darab 23 tambah 16. So jisim dapatlah 3.1. 0.05 darab dengan 2 darab 23 tambah 16. Okay. Boleh? Boleh tak perkiraan tu macam tu? Boleh? Boleh. Okey, itu sahaja. Apa nak tanya apa Nurin? Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada. Tak ada okey. Okey, terima kasih kelas. Itu saja kelas kita hari ini. Okey, tutup balik kelas Wafi. Nah, kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah wal surah Tu'as.